Ini bab tentang membina masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tidak diperintahkan supaya meninggikan binaan masjid-masjid. Ibnu Abbas berkata, pasti kamu akan menghiasinya seperti mana orang-orang Yahudi dan Nasara telah menghiasi, yakni biara-biara dan gereja-gereja mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi manusia tidak bermegah-megah dengan masjid. Diriwayatkan dari Uthman bin Abil As bahwa Nabi SAW menyuruhnya supaya membina masjid Taif di tempat yang mana sebelumnya diletakkan, di tempat yang ada taghut mereka, di tempat yang sebelumnya merupakan tempat-tempat berhala-berhala mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar memberitahunya, sesungguhnya masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibina dengan labin, bata yang tidak masak. Labin mana bata yang tidak dibakar. Wal jarid, dan pelepah tamar. Dan tiang-tiangnya, Mujahid berkata, dan tiang-tiangnya dari kayu pokok tamar. Abu Bakar tidak menambahkan apa-apa masjid yang telah dibina oleh Nabi SAW itu, tetapi Umar ada menambahkannya. Dibinanya di atas binaan Abu Bakar, ala bina'i fi ahdi Rasulillah. Ala bina'i, yani dia membinanya mengikut binaan yang terdapat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Wa banahu ala bina'ihi, bina'il masjid lah, mana fi ahdi Rasulillah, yani mengikut binaan yang terdapat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan labin, bata mentah, wal jarid, dan pelepah tamar. Wa a'ada umudahu, beliau telah mengembalikan tiang-tiang baru, yang telah memasang tiang-tiang baru. Qala Mujahid, tiang-tiangnya dari kayu. Uthman telah mengubahnya dan menambahkan banyak perkara, banyak sekali menambahkan masjid itu. Dan dia telah membina dindingnya dengan batu al-manqushah yang berukir, wal qassah, dan dengan kapur ataupun sesuatu yang seperti simin lah. Dan dia telah menjadikan tiang-tiangnya dari batu yang berukir, dan bumbungnya dibuat dengan kayu jati. Mujahid berkata, bumbungnya ialah kayu jati. Wasaqqafahu, tadi riwayat yang sebelum tu, wasaqqafahu bisaj, dia menyiapkan bumbungnya dengan kayu jati. Riwayat Mujahid, bumbungnya ialah kayu jati. Qala Abu Dawud, al-qassah maknanya al-jis, ini sejenis kapur ataupun simin pada masa itulah, untuk melekatkan batu bata tu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, sesungguhnya masjid Nabi SAW tiang-tiangnya ala ahdi Rasulullah, di zaman Rasulullah SAW, dari
batang pokok tamar, bahagian atasnya dinaungi ataupun ditudung dengan pelepah tamar. Kemudian batangnya itu buruk di zaman Abu Bakar, pemerintahan Abu Bakar. Abu Bakar membenanya dengan batang tamar pula. Wa bi jaridin nakhl, dan dengan pelepah tamar, yakni bumbung dia itu, atap dia itu. Kemudian buruk pula kayu tadi di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau pun membenanya dengan batu yang dimasak, bata yang telah dibakar, itu ajur. Kalau labin yang belum dibakar, hak mentah tu labin, hak ni hak masak, ajur. Falam tazal thabitatan hatta al-an. Perawi berkata, binaannya itu terus kekal hingga sekarang, yang di zaman dia itulah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, baginda nazala fi ulwil Madinah, berhenti di kawasan ataupun bahagian atas Madinah, di satu kawasan ataupun satu perkampungan yang dipanggil perkampungan Banu Amr bin Auf. Baginda berada di situ selama 14 malam. Kemudian baginda menghantar orang, yakni utusan kepada Bani Najjar. Mereka pun datang dengan mutaqallidina suyufahum. Mereka datang dengan memakai pedang-pedang mereka, dengan melekatkan di tubuh mereka pedang-pedang. Anas berkata, faka'anni, saya masih lagi nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kenderaannya, sementara Abu Bakar pula membonceng. Abu Bakar pula duduk di belakangnya, di atas unta di belakangnya. Dan pembesar-pembesar Bani Najjar pula berada di sekeliling baginda. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan kenderaannya di halaman Abi Ayyub Al-Awsari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu bersembahyang di mana saja baginda sempat. Di mana saja apabila masuk waktu sembahyang, baginda bersembahyang. Di mana baginda sempat bersembahyang, baginda akan bersembahyang di situlah. Dan baginda bersembahyang juga di marabidil ghanam, di kandang kambing. Dan sesungguhnya baginda memerintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kalau kita baca amara, memerintahkan supaya dibina masjid. Itu satu. Kalau kita baca wa innahu umira, baginda diperintahkan supaya membina masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar orang, yakni utusan, kepada Bani Najjar. Baginda berkata, wahai Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadha. Kamu letaklah harga kebun kamu ini untuk aku. Sebutlah harga kebun kamu ini kepadaku. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak mahu harganya kecuali menyerahkannya kepada Allah. Qala Anas berkata, wa kana fihi, di dalam kebun itu ada apa yang saya akan ceritakan kepada kamu, yaitu di dalamnya ada kubur orang-orang musyrikin, dan di dalam kebun itu juga terdapat lubang-lubang kharib, yakni tanah-tanah runtuh, lubang-lubang yang berlubang-lubang. Wa kanat fihi nakhl, di dalamnya juga ada pokok-pokok tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan supaya dibongkar kubur-kubur orang-orang musyrikin itu, dan supaya diratakan tanah-tanah yang berlubang-lubang itu. Dan pokok-pokok kurma pula, pokok-pokok tamar pula diperintahkan supaya dipotong, ditebang.
Lalu dia atur batang pokok tamar itu di sebelah kiblat masjid, dan mereka membuat idadataihi, bahagian tepi pintu masjid itu ataupun kerangka masjid itu, bahagian tepi dia tu, bahu dia tu dari batu. Mereka mula memindahkan batu besar sambil mengungkapkan rajas ini, sambil mengungkapkan syair ini ataupun ungkapan ini. Ketika itu Nabi SAW ada bersama mereka. Baginda berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tiada kebaikan sejati, tiada kebaikan sebenar melainkan kebaikan akhirat. Tolonglah ansar dan golongan muhajirah. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, beliau berkata, tempat masjid yang ada ini dulunya merupakan sebuah kebun kepunyaan Bani Najjar. Di dalamnya ada tanaman, ada pokok kurma, ada kubur-kubur orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW pun berkata, "Thaminuni bihi." Kamu letakkan harganya kepadaku ataupun sebutkan harganya untukku. Faqalu, mereka pun berkata, kami tidak mahu, yang tidak mahu harganya. Setelah itu dipotong ataupun ditebang pokok tamar dan diratakan kawasan pertanian. Wa nubisha quburul musyrikin, dan kubur-kubur orang musyrikin pula dibongkar. Wasaqal hadis, seterusnya perawi mengemukakan hadis seterusnya. Waqala, dan dia berkata, faghfir, di tempat fansur, ya tadi kan la khaira illa khairul akhirah fansuril ansar wal muhajirah. Tempat fansuri itu diletakkan faghfir, begitu. Faghfiril ansar wal muhajirah. Musa berkata, haddatsana Abdul Warith binahwihi. Musa berkata, Abdul Warith telah meriwayatkan hadis ini, maknanya lebih kurang, maknanya sama dengan inilah hadis ini. Abdul Warith, tetapi Abdul Warith selalu mengatakan kharib, bukan harth, bukan harth, fihi kharib, bukan fihi harth. Abdul Warith mendakwa, Abdul Warith mengatakan bahawa dialah yang telah memberitahu hadis ini kepada Hammad. Beliaulah yang memberitahu hadis ini kepada Hammad bin Salamah. Baik, kita tengok semula. Ini bab tentang binaan masjid, berkaitan ataupun berhubung ataupun pada menyatakan. Kalau dulu dalam kitab-kitab Jawi dulu selalu kita jumpa tajuk-tajuk kitab ni bab pada menyatakan. Hak tu boleh juga. Sebab dia kira gini, dia kira sebelum bina tu ada satu perkataan yang mahdzuf. Perkataan yang mahdzuf itu hak tu hak sebenarnya jadi majrur bagi fi, dan dia menjadi mudhaf, bina ini jadi mudhafun ilaih. Sini buang mudhaf lah makna, dengan takdir hadzaf mudhaf orang panggil. Jadi babun fi bayani bina'il masjid, bayani, bab fi pada bayani menyatakan. Betul, boleh juga. Tapi kita bahasa Melayu ni dia berkembang banyak pula, berubah banyak pula. Dia tidak tetap dengan satu cara begitu. Tentang itu pun nak cerita berkenaan dengan hak tu, ada makna menyatakan jugalah. Tentang tu berhubung pun ya juga, berkaitan dengan pun nak cerita tentang hak tu. Sebab tu boleh belakalah kita guna fi tu dengan makna macam-macam boleh. Tak apalah. Hadis ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari, tetapi tidak sebagai hadis marfu' seperti di sini.
Ini Ibnu Abbas ambil, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya marfu' lah hadis ini. Tapi Imam Bukhari mengemukakan hadis ini sebagai hadis mauquf. Ini kata-kata Ibnu Abbas, sebagai kata-kata Ibnu Abbas saja. Ma umirtu bi tashyidil masajid. Walau bagaimanapun ini orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Kalau mengikut ilmu mustalah hadis ni, mauquf fi hukmil marfu'. Sebab apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ni perkara yang akan berlaku, akan datang, belum lagi berlaku. Benda ni dia tak boleh kata dengan pendapat dia sendiri kecuali dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dia kata la tuzakhrifunha kama zakhrafat al-yahud wan nasara. Hak dia kata gini, dia tak akan kata kalau tidak dia ada dengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, walaupun kata qala Ibnu Abbas kata mauquf lah kira-kiranya. Tapi mauquf pun fi hukmil marfu', sama kedudukannya dengan hadis marfu', ataupun dikira sebagai hadis marfu' juga, termasuk dalam marfu' juga. Sebabnya perkara ini tidak boleh dinyatakan dengan fikiran gitu saja, tidak. Riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak disuruh supaya meninggikan, mengangkat ataupun meninggikan masjid-masjid. Apa makna? Apa makna? Itu satu perkara. Yang kedua, Ibnu Abbas kata, kamu pasti akan menghiasi masjid. Masjid itu seperti mana orang-orang Yahudi dan Nasara menghiasinya. Apa makna? Kedua-dua perkara ni, tasydid masjid dan juga membuat perhiasan, bubuh perhiasan, comel masjid tu tak boleh kah? Atau lagu mana? Kalau kita tengok sekarang ni, masjid ni tinggi, adalah hak tinggi, hak tidak tinggi pun maknanya teguh lah. Tasydid itu asal maknanya tinggi lah, tinggi. Tetapi kemudiannya makna-makna lain juga masuk di dalamnya dengan arti meneguhkan, mengukuhkan, kukuh. Enggak, kita tengok masjid-masjid kukuh belaka lah ni. Tak ada masjid Oxford dulu. Masjid-masjid kita kata daripada tanah. Kalau ada pun, misalnya kita kata kalau tempat kita ni di Melaka, masjid tanah, nama yang ada pun masjid tanah, masjid tak ada date dah. Boleh jadilah dulu ada surah masjid daripada tanah, boleh jadi. Tapi nak kata ada, tak ada. Tapi di luar negeri ada lagi, luar negara lah ada lagi tempat-tempat hak tidak maju lah, negara-negara Islam hak tidak maju memang ada daripada tanah tu. Apakah kita yang buat tempat-tempat lain yang buat bina masjid dengan kemah tiang besar-besar ni, termasuk dalam tasydid masjid, dan termasuk dalam menghias masjid kita sobek-sobek tu, termasuk dalam menghiaskan masjid? Ada dua pendapat ulama dalam perkara ini. Satu mengatakan memang termasuk, memang termasuk. Satu lagi dia kata tidak, tak termasuk. Sebab apa? Dia faham hadis ini dengan makna yang tersendiri. Dia kata tidak termasuk dalam tasydid masjid ni kita kemah sobek lebih kurang, waktu tu tidak termasuk. Tapi golongan yang pertama mengatakan termasuk, memang tak boleh. Buat pun ala qadar, tak boleh kemah. Walaupun hak sekeliling ni kemah belakang bangunan beratus tikar dah. Bagi pendapat ni dia kata tak boleh. Tak boleh. Tetapi pendapat ini tidak kuat. Kalau nak tengok dalam kitab ni ada dia sebut. kita baca, kita tengok dalam kitab ni dia sebut. Lepas tu pengarang kitab ni dia bantah. Dia tidak setujulah. Umpamanya ni di bawah kama zakhrafat al-yahud wan nasara ay bi'ahum wa kanaisahum wa hadha bid'atun li'annahu lam yaf'alhu alaihi salam
wa fihi muwafaqatu ahli alkitab. Ini maknanya dia nak cerita pendapat yang pertama yang anda sebut tadi. Dan mereka kata bid'ah. Nabi SAW tak buat lagu tu. Dan ini makna kita menyerupai dengan orang ahli kitab Yahudi dan Nasara yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini. Qala Syaukani. Syaukani berkata, hadis ini terdapat di dalamnya mukjizat yang nyata. Kerana Nabi SAW menceritakan perkara yang akan berlaku. Sobek masjid dan berbangga-bangga, bermegah-megah dengan perhiasannya telah berlaku dengan meluas sekali di kalangan raja-raja dan pembesar-pembesar di zaman ini, kata dia. Zaman dia tu di Qahirah, Syam dan Baitul Maqdis, dengan mengambil harta orang ramai secara zalim. Dan mereka membinanya dengan cara yang indah lah, dalam bentuk yang indah lah masjid-masjid itu. Ini disebutkan intaha. Sekian diambil dari Syaukani. Wal hadis yadullu ala anna tashyid al masajid bid'atun. Hadis ini menunjukkan bahawa tashyid masjid-masjid itu adalah bid'ah. Tetapi ada diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah at-tarkhis fi dhalik, jadi keharusan, kebenaran, boleh, kebolehan ataupun keharusan tashyid masjid itu. Buat tinggi, kemah, boleh. Wa qala Badr bin al-Munayyir, dia kata, apabila orang telah meninggikan rumah-rumah mereka, benda menghias rumah mereka, maka adalah sesuai dilakukan begitu juga terhadap masjid-masjid untuk memeliharanya daripada dipandang hina dan rendah, nampak lekeh masjid itu. Dan dia bantahlah mana pendapat orang yang kata tak boleh tu. Sebab apa? Kalau kita nak terima orang kata tak boleh, orang yang larang tu, dengan maksud menggalakkan orang ni ikut cara salaf, dari segi tak mahu perhiasan, tak mahu sobek-sobek sangat, itu betul, kita boleh terima tu. Tetapi kalau kerana takut hati orang ni mana terganggu dengan sebab perhiasan-perhiasan tadi, itu tak boleh diterima. Sebab apa? Sebab tidak jelas waktu tu. Apakah semua orang, setiap orang mana akan terpesona dengan tiar dia, dengan ukiran dia? Apakah begitu? Bagi orang yang mengatakan harus kita buat kemah masjid, comel masjid ni, dia kata ketika berlaku pengubahan pada masjid-masjid ni, ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in mana tidak bantah pun. Tidak bantah pun. Kalau lah tak boleh, mesti mereka bantah. Kalaulah kita nak guna istilah bid'ah pun, maka ini termasuk dalam bid'ah mustahsanah. Bid'ah molek, tak ada apa. Sebab apa? Sebab orang dulu buat. Dan ini boleh menggalakkan orang, menggemarkan orang, mendorong orang pergi ke masjid. Ni kata orang mengharuskan pula. Sebab apa masjid ni menarik? Tetapi orang-orang yang membantah, dia kata tak betul ni, tak boleh pakai lagu saat ni. Terutama apabila bercanggah dengan hadis Nabi SAW, tak beridah kan? Hias masjid. Dan dia kata ini termasuk di dalam bentuk berbangga-bangga ataupun megah-megah yang diharamkan, dan ini termasuk dalam alamat kiamat, dan ini perbuatan Yahudi dan Nasara. Adapun dakwaan mengatakan ulama salaf tidak bantah, itu tak boleh, kita tak boleh terima. Tidak bantah maka boleh, tak boleh. Kerana menghiasi masjid, comel masjid ini dibuat oleh pemerintah yang zalim, dan ulama mungkin mana pada ketika itu dia tidak menyatakan pendapat, tidak membantah kerana terdesak dalam keadaan ketakutan. Tetapi walau bagaimanapun, bukan dengan rela, bukan dengan puas hati, walau bagaimanapun ramai juga ulama-ulama yang bangkit membantah.
Dakwaan bahawa ini bid'ah mustahsanah batilah, dan dakwaan bahawa ini menggalakkan orang pergi ke masjid tak betul juga. Bahasa sampai Nabi tu orang boleh pergi ke masjid tu, penuh masjid tu, comel ke masjid ni? Mana tak betul juga. Itu dia kata intaha. Dia petik ni daripada Syaukani ni secara ringkas. Qultu, kata pengarang syarih kepada kitab Badlul Majhud, apa ni Sunan Abi Daud ni, pengarang kitab Badlul Majhud. Dia pun marilah hak mazhab Hanafi dulu. Lepas pada tu dia pun petik pula kata-kata Hafiz Ibn Hajar. Kita nak terjemah ni sajalah. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata, setengah ulama membenarkan yang ni buat kemah masjid, comel masjid ni tak apa, dan inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Sekiranya boleh tu, mana sekiranya kita lakukan itu dengan maksud untuk membesarkan masjid, dengan maksud untuk menghormati ataupun membesarkan masjid, memuliakan masjid dengan maksud tu. Dan sekiranya ini tidak diambil, perbelanjaan ini tidak ambil daripada Baitul Mal, tidak diambil daripada Baitul Mal, yang ini sehingga hak-hak orang lain yang sepatutnya didahulukan tidak diberikan. Mana kalau tidak mengambil hak orang, tidak mengurangkan hak orang lain, tak apa. Fahahuna umur, dia kata ada beberapa perkara di sini. Yang pertama, menyobek masjid dan mencomelkan masjid sekiranya sampai melalaikan orang-orang yang sembahyang dan mengganggu hati mereka, ini semua sepakat ulama mengatakan makruh. Semua sepakat mengatakan makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau binaan yang seperti itu dengan maksud untuk berbangga-bangga, untuk maksud menunjuk-nunjuk, dan untuk maksud supaya orang sebut bahawa masjid itu tak boleh lawan, masjid orang sekian-sekian buat, ini pun juga terlarang, makruh juga. Bahkan membina masjid itu dengan niat ni sendiri pun tak boleh dah. Jadi kita makruh yang dipakai di sini ada dua makna ni. Kalau dalam istilah ulama salaf dulu, makruh ni dia lebih banyak dengan makna dilarang, mamnu', haram. Paling tidak makruh tu maksudnya makruh tahrimi, dekat dengan haram. Ada juga digunakan dengan maksud makruh tanzihi, tapi tidak banyak di kalangan mutaqaddimin. Tapi di kalangan mutaakhirin, kita tak boleh kata lagi setiap makruh tu lebih berat kepada tahrimi, tak. Boleh jadi tanzihi. Begitu. Dan kalau kata makruh tu dengan maksud makruh sungguh lah, kalau dalam istilah mutaakhirin, maksudnya kalau kita buat kalau kita buat tak dosa lah. Kalau kita buat, kalau kita tinggal boleh pahala. Tapi dalam istilah mutaqaddimin, makruh ni lebih banyak dengan makna dilarang. Kalau dengan niat tu saja, kalau tak comel pun tak boleh dah. Apatah lagi ni capur dua lah pula, berlapis lah pula, comel pula, hias pula. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, iaitu diperkukuhkan binaannya dan dibina dengan simen dan sebagainya yang mengemaskan binaan itu. Ini tidak makruh di sisi kita. Kata Hafiz Ibn Hajar, tidak makruh pada lagu ni. Dalilnya, apa dalilnya tidak makruh? Kalau kita besar peluah masjid, kemah masjid, tak apa, tidak makruh. Dalilnya ialah hadis yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim dari Uthman bin Affan. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu mithlahu fil jannah. Sesiapa yang membina kerana Allah masjid, Allah akan membina seumpamanya di dalam syurga nanti. Seumpamanya, maknanya kalau kita bina masjid itu maknanya biasalah. Lagu tu juga kita akan dapat. Kalau kita bina masjid tu, maka belanja banyak kerana kemah dia, comel dia, molek dia, lagu tu lah juga Tuhan akan balas. Sebab mithlahu, Allah akan membina untuknya seumpamanya. Mana padan dengan dia lah, padan dengan dia buat tu.
Sebab itulah Sayyidina Uthman dia peluahkan masjid, dia kemah, tukar daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mengatakan bid'ah tak kena. Sebab apa? Di sini dia sebut. Ini disokong oleh perbuatan Uthman di zaman pemerintahannya. Kama fil hadis alladhi ba'da hadha, seperti dalam hadis yang kita akan jumpa nanti. Dia buat itu berdalil dengan hadis ini. Hadis ini. Man bana lillahi masjidan banallahu mithlahu fil jannah. Dia pegang dengan hadis itu. Dan apa yang dilakukan oleh Uthman hanya untuk mengukuhkan masjid, kemah masjid, bukan termasuk dalam bab tazyin al-mahd, menghiaskan masjid semata-mata. Tidak. Tidak dengan maksud tu. Bukan dengan makna bubuh emas kau, tepek emas situ, tepek mata sini, buat bunga, bunga tu pula kalau daun tu buat hijau, mata hijau, kalau bunga merah tu buat mata merah. Lagu tu hak tak boleh. Itu yang dimaksudkan tazyin hak Nabi sallallahu alaihi wasallam larang mengikut demon ni. Hak kata boleh. Kalau tidak lagu tu, misalnya buat bunga lagu tu, tak apa. Kemah nak suruh nampak comel, itu bukan termasuk dalam tazyin yang dilarang. Setengah batu yang diukir tadi, dia tidak ukir dengan perintah dia. Dia tidak ukir sendiri dan tidak dia suruh orang ukir. Bahkan dia dapat lagu tu dah mari daripada negeri lain yang sudah berukir, daripada wilayah-wilayah di bawah pemerintahan Islam di zaman dia tu. Bubuh di masjid gitu. Tapi setengah-setengah ulama kata tidak, dia pakai umum, dia bubuh hak ukir. Kalau mari hak ukir, kalau tak boleh dia sapuh, dia suruh. Ni maknanya kalau kita terima hak dia ambil daripada lain tu. Mana hak berukir, mana dia tidak sapu, dia tidak kokok, kita kata buang hak tu, tidak. Tapi dia kekalkan begitu. Apa salahnya kalau orang baru buat tu dia ukir lah? Tidak, serupa je kok maksud dia. Satu. Yang kedua, orang-orang yang mengatakan boleh tu hak berukir tadi, dalam hadis tu tak ada sebut hak berukir tu mari daripada luar negeri dengan jelas dalam keadaan begitu. Tak ada sebut. Bahkan dia katanya berukir boleh jadi baru dia ukir. Daripada sinilah dia kata tak apa, mana kita sobek-sobek buat bunga gitu, tak apa. Nabi SAW ada bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maknanya kalau Nabi SAW tidak pernah buat pun tak apa, kita tak boleh kata bid'ah. Sebab Sayyidina Uthman buat. Sayyidina Uthman ni termasuk dalam khulafa'ur rasyidin, termasuk dalam khulafa'ur rasyidin. Nabi SAW kata alaikum bisunnati, kamu kena pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi di sini kalau kita tengok di dalam kitab-kitab seperti I'tisam karangan Syatibi, dia kata ini tidak termasuk dalam bid'ah. I'tisam tu memang ditulis khusus untuk bincang bid'ah sunnah. Lagu mana? Dia kata ini tidak termasuk. Kalau selagi ada khulafa'ur rasyidin buat, kita tak boleh kata bid'ah. Bahkan hak tu termasuk dalam sunnah, tapi sunnah khulafa'ur rasyidin, bukan sunnah Nabi. Sebab Nabi SAW sendiri sebut sunnah khulafa'ur rasyidin. Hak tu pun kita boleh pegang. Kita tak boleh kata bid'ah hak lagu tu. Mana ada asal dia, ada asal. Orang yang membantah, orang yang membantah di kalangan sahabat yang membantah kalau ada, dia tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa tak boleh, mesti tak boleh buat, kena kemah, kecuali semata-mata dengan alasannya untuk mengikut salaf. Dari segi tidak menampakkan kemewahan apa tu, sekadar tu saja. Perbuatan salaf itu tidak, kalau hak bercanggah dengan dia, tidak semesti menunjukkan haram ataupun makruh, tidak. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman, apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman itu tidak ada pembantahan, tidak ada pembantahan. Dan hadis Abu Daud ni, kalau kita duduk baca ni, ini tidak menunjukkan larangan, tidak menunjukkan larangan. Sebab dalam hadis dia sebut aku tidak diperintahkan, tidak disuruh. Bukan makna larang, tidak disuruh, tidak disuruh. Ini tidak
fala yastawjib. Fa nafi kaun at-tashyid ma'muran bihi, dia tidak memberi makna makruh. Apatah lagi nak kata haram, makruh pun tidak. Aku tidak disuruh buat lagu ni. Makna tidak utama. Bagi akunya hak ni tidak utama. Hak utamanya memakmurkan masjid dengan ibadat, dengan semaya, dengan hak utama, hak tinggi, hak kemah tu tidak utama. Tidak kata seseorang ni baru dia dapat kelebihan masjid apabila dia boleh buat masjid yang besar. Tidak. Itu maksudnya. Bukan itu yang utama. Kalau seseorang tu buat masjid belah mana, walaupun atas tanah pun, tak ada semin, tak ada apa pun, dia dapat pahala seperti masjid lah, sebagai masjid. Pahala yang istimewa juga. Tidak kata tidak jadi masjid kalau selagi tidak buat molek. Tidak. Itu maksudnya. Bukan ini menunjukkan makruh. Sebab nafi wajib, aku tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan, mana kalau perintah mana wajib. Tidak diperintahkan maknanya tidak diperwajibkan. Apabila tidak diperwajibkan berarti ia menunjukkan harus. Makruh pun tidak. Adapun kata-kata Ibnu Abbas, kamu pasti akan menghiasi masjid, ini tidak boleh jadi dalil juga, sebab ini mauquf ala Ibnu Abbas. Kalau kita terima bahawa ini marfu' lah, hukman pada hukumnya marfu', maka kita pakai hak ni dengan arti menghias, comel masjid tu, tazyin dengan makna tazyin dan zakhrafah, sobek masjid sehingga melalaikan orang yang sembahyang. Perhatian tu pergi kepada benda-benda tu, pergi sampai ke peringkat tu. Ataupun hak yang dilarang itu iaitu yang dibina dengan maksud berbangga-bangga, bermegah-megah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristian. Dengan maksud tu tak boleh. Kalau tidak, tak apa. Ini hak yang ketiga, kedudukan yang ketiga. Yang keempat, masjid dibina dengan dirampas harta orang secara zalim. Ini pun satu keadaan juga. Yang kelima, iaitu orang yang wakaf harta. Maknanya orang yang membina masjid tu dia guna duit wakaf. Ni pun haram juga. Wakaf tu untuk benda lain lah, haram juga. Tapi kalau wakaf tu memang khusus untuk masjid dah, kalau apa-apa ada masalah kepada masjid, perlu masjid, tak apa, dia wakaf untuk benda lain, dia ambil guna untuk situ. Itu pun satu keadaan juga. Ulama tidak ada sesiapa pun ulama yang mengharuskan kalau dalam keadaan-keadaan saat ni. Tapi hak yang ketiga tadi, keadaan yang ketiga tadi, seperti kita kata tu lah, Thumma alam. Kemudian bukan Sayyidina Uthman saja yang telah mengubah masjid ni. Telah sabit juga kata dia bahawa Abdullah bin Zubair telah membina Kaabah. Dia telah mengangkat binaan dia daripada hak sebelumnya. Dia buat kemah lagi daripada hak dulu. Ni Ibnu Zubair ni seorang sahabat juga. Mengikut setengah-setengah ulama, dia juga termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Dia bina Kaabah. Maknanya ubah daripada hak asal. Sebab hak asalnya rapat ke tanah. Ni dia akad tinggi seperti hak ada sekarang. Dia akad. Dan dia kemah. Orang-orang yang membantah dia pada ketika itu, ada pun dalam kitab-kitab ni, bantah dia, tidak ada hujah selain daripada mereka mengatakan tidak patutlah, tidak seyogianya Kaabah tu diubah daripada hak asal. Setara tu je. Sebagaimana yang kita dapati pendapat Ibnu Abbas yang dia bagi kepada Ibnu Zubair apabila Ibnu Zubair merobohkan Kaabah tu, dan dia nak baru binaan Kaabah tu. Ibnu Abbas kata mana? Janganlah kamu buang semua bahan-bahan dia tu. Hak mana hak buruk-buruk sajalah buang. Adapun hak masih boleh diguna lagi, kita ambil lah. Setara tu je dia kata. Bukan makna dia kata tak boleh langsung. Tak. Ibnu Abbas pun tak kata tak boleh. Dan dia kata
Ibnu Abbas kata kepada Ibnu Zubair, dia bimbang kerana benda lain, bukan kerana buat masjid tu tak boleh, bina buat kemah tu tak boleh, tidak. Dia bimbang nanti pemimpin lain kemudian mari, dia akan ubah pula hak engkau buat ni, kata. Ubah pula. Orang ni ubah pula cara dia. Kerana mungkin nak nama kau nak apa kau boleh jadi belakang mana kita tahu tu. Baik tak usah ubah. Kerana tu, bukan kerana bina tu tak boleh, kemah tu tak boleh, tidak. Sebab itulah ada disebutkan Ar-Rasyid kata Al-Mahdi ke Al-Mansur, ketika dia nak bina Kaabah, dia kata mengikut yang pernah dibuat oleh Ibnu Zubair, Imam Malik bersumpah minta dengan nama Allah, kerana Allah minta dia tak usah buat, tak usah robohkan apa yang telah dibuat oleh Hajjaj itu. Kemudiannya tak usah roboh. Sebab apa saya takut, kata dia, Imam Malik kata, akhsha an yasira mal'abatan lil muluk, saya bimbang Kaabah ni akan menjadi bahan permainan raja-raja, pemimpin-pemimpin. Kemudian orang ni naik, dia nak nama, dia buat cara dia, comel lagi, orang ni pula naik. Begitulah. Bukan kerana kukuh kemah masjid tu tak boleh, tidak. Tak ada dalil yang terang yang mengatakan kemah comel masjid sekadar yang patutlah. Tapi janganlah jadi sebab orang-orang Kristian dan Yahudi, maknanya hiah sungguh, kilap-kilap. Janganlah lagu tu. Sekadar jaga kebersihan tu akan datang, kita akan jumpa kebersihan apa tu, suruh wangi masjid, suruh ceria masjid, tu ada, tu tak apa tu. Ni nak bangunan ni supaya kita kata tak adil lah. Misalnya kita kata nak suruh jadi spot Taj Mahal, nak suruh jadi sebuah Golden Temple, orang Sikh mah, buat mah sungguh. Lagu tu tak boleh. Jangan buat siapa lagu tu lah. Kalau tidak lagu tu semata-mata kemah hias biar menarik, tu tak apa, tidak termasuk dalam larangan ni. Tidak termasuk dalam larangan. Seterusnya dalam hadis yang berikut ni, hadis dari Anas, dia berkata Nabi SAW telah bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi manusia tidak bermegah-megah dengan masjid. Ini masalah perbuatan orang. Megah-megah ni dia bergantung dengan keadaan juga. Orang zaman dulu boleh naik kuda tu pun nyuh dah, naik lembu, kata lembu tu pun nyuh dah, megah dah. Orang lain jalan kaki, ada. Itu mengikut keadaan. Kalau orang zaman lain ni bui pun tak sen kalau gitu. Mengikut keadaan. Hak ni bergantung kepada hati masing-masing. Kita tak boleh kata, maknanya kalau orang pakai kereta besar pun dia nak tak boleh kata selalu, tak mesti lagi. Begitu juga kalau orang rumah besar tu maksud dia nya dia nak megah-megah saja, tak boleh kata selalu, tak boleh kata, sebab kita tidak tahu hati dia. Cuma bolehlah kita kata secara umum biasanya, sekadar tu nak tuding tak boleh. Begitu juga buat masjid ni untuk bangga, untuk megah, kita tak boleh kata dia buat besar, buat gini, tak boleh kata. Tetapi akan berlaku, ada. Kalau orang ada lagu tu, kena tanya diri sendirilah. Dia nak buat tu maksud apa? Dia ada PT, maksud apa? Kena tanya diri sendiri. Kalau dia buat untuk riak, untuk gini-gini, sia-sia saja. Dia nak hak dunia, kau nak pahala di sisi Allah SWT. Kalau nak pahala, tak boleh lah niat tu, kena betul niat lah. Kena betul niat. Tetapi akan ada hak ni. Mana masing-masing bangga, dia kata masjid tu lebih tinggi, masjid tu lebih comel, masjid tu lebih luas, masjid tu lebih macam-macam. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Musnad Abi Ya'la ada riwayat dari Anas juga. Dia kata saya dengar Nabi SAW bersabda, ya'ti ala ummati zaman, akan tiba satu zaman kepada umatku, yatabahau nabil masajid, mereka berbangga-bangga, memegah-megah dengan masjid. Kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja. Itu bimbangnya. Hak Nabi SAW kata tadi, aku tidak diperintah supaya kemah tinggi masjid. Bukan hak tu hak utama.
Hak utamanya memakmurkan masjid. Hak tu hak utama. Siapa kita buat kemah sangat tu, nak tinggal masjid pun tak boleh. Takut kena curi, go tu kena cokeh, go tu kena cokeh, go ni. Siapa ke peringkat tu, tak boleh lah. Tetapi kalau termasuk dalam keperluan, bahayanya lapu tu punya ambil, tak boleh juga. Kena tutup lah juga, tutup pun tak apa. Tak boleh kira lah. Tapi kalau lah benda tu berharga sangat, kalau masyarakat teruk tu tak kira, lapu boleh ambil, kipas boleh cabut, kita kata pada hak tu biasa ya. Tetapi hak tak asalnya perhiasan tu mahal sangat, macam mata pun menyebabkan jadi orang dia tertarik nak curi, nak apa. Lepas tu ditutup masjid pun tidak makmur. Kadang kita juga ya buat lagu tak sel lah. Sepatutnya orang mari mana-mana malam-malam bila-bila masa dia boleh masuk ke masjid, boleh buat ibadat, boleh memakmurkan masjid. Tetapi kerana kita buat tadi comel sangat tu, mahal sangat tu, jadi terpaksa kita kena tutup. Kerana tu. Tapi kalau tutup tu kerana benda-benda yang asas, benda-benda yang itu, tak apa. Kerana masyarakat rusak, masyarakat ni punah, lainlah cerita ni. Kalau benda tu mahal telajak, apa dia juh-juh boleh jadi rusak juga lagu tu. Kerana nak benda-benda tadi, nak mah kau cokeh sikit kau boleh dah putih. Kita kata hak tak pakai ni tak kira dah, hak tu besi buruk boleh ambil, hak tu tak kira dah. Kerana nak jaga daripada hak tu tak apalah, kita kata. Dalam riwayat Abi Nuaim, dia kata yatabahau nabi kathratil masajid. Mana akhir zaman ni manusia bermegah-megah, berbangga-bangga dengan banyak masjid. Jangan kena beringat tu, kena beringat. Jangan kita besar ke banyak saja. Kena fikir kata, mana dari segi pengisian dia. Banyak tak apa. Banyak tak apa untuk kemudahan tepi jalan, ada senang orang nak berhenti, nak semayang, bagus. Tetapi jangan duduk megah-megah dengan hak tu saja. Biar pengisian tu, biar munasabah, biar munasabah. Bukan makna sini tak beri banyak, biar sikit. Dah, tidak juga. Berbangga-bangga dengan banyak tu semata-mata. Lepas tu isi dah, tu tak boleh. Tapi kalau banyak diisi, baguslah. Baguslah. Sebab kelebihan masjid ni dalam hadis banyak sekali Nabi SAW suruh buat. Buat mana-mana pun boleh. Baguslah buat tu. Tetapi niat tu kena betul. Kena molek niat tu. Jangan dengan maksud nak tarik orang supaya orang ni nak sokong kita ke macam kita buat benda-benda agama ni, jangan lagu tu tak boleh. Nak buat tak apa, boleh lah buat boleh. Tapi kena jaga benda-benda tadi. Jangan siapa jadi menghiasi masjid lebih-lebih sehingga orang fikiran orang tu pergi kepada benda tu. Jangan gitu. Jangan dengan maksud nak tarik orang supaya orang ni nak sokong kita ke macam kita buat benda-benda agama ni, jangan lagu tu tak boleh. Nak buat tak apa, boleh lah buat boleh. Tapi kena jaga benda-benda tadi. Jangan siapa jadi menghiasi masjid lebih-lebih sehingga orang fikiran orang tu pergi kepada benda tu. Jangan gitu. Sebab yang utamanya dalam Islam ni iaitu memakmurkan masjid itu. Memakmurkan masjid itu. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid Allah ni ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Hak tu yang memakmurkan masjidnya. Dan beriman dengan hari kemudian. Hak tu yang utama. Bukan seperti Kristian kapal Yahudi tu, comel tak kira lah. Pergi tutup seminggu sekali buka, tak sah lah tu. Tak sah. Yang Nabi SAW larang ni dia nampak dah lah. Bila buat comel sangat tu, banyak pun kita kata tak adil lah. Mahal, benda-benda mahal sangat ni tak boleh, kena tutup. Kalau tidak curi kat orang, tak ada dah lah. Maksud asal tu nak suruh makmur masjid tu. Pahala orang nak iktikaf dalam masjid tak boleh lah. Dah tutup pintu pagar tu tutup. Pahala nak iktikaf lagu mana? Termasuk dalam memakmurkan masjid tu iktikaf. Ini kenapa? Kerana benda-benda tadi. Sebab tu dia larang dulu lagi. Banyak akan terhalang.
Tapi kalau nak jaga keselamatan dengan maksud tu lain lah. Boleh jadi orang pergi letak bom pula dalam masjid. Waktu lain cerita tu waktu. Tak apalah ada kunci pun. Dalam keadaan aman, dalam keadaan biasa ni pun orang tak boleh masuk. Tak kena lah tu. Mungkin ada sesuatu yang tak kena. Kita kena tengok lah. Ni Nabi SAW ayat ni dia jaga belakang. Jaga belakang. Lepas tu kita tengok memang banyak lah di akhir zaman ni orang apa ni. Sebab tu dalam Quran pun dia sebut ada masjid dirar. Masjid dirar kan? Masjid dirar dia tidak kerana Allah lah. Masjid dirar. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Hak binaan yang mereka buat tu terus menimbulkan keraguan di dalam hati mereka. Sampai nak hancur hati. Tidak kata bila kita buat benda baik ni kau tenang, Tuhan bagi ketenangan, bagi kegembiraan jiwa, tidak. Orang buat dengan maksud tak molek. Dia akan apa ni membuat keserabut lagi dia. Itu gambaran dalam Quran. Masjid ni ada banyak macam. Tetapi bagi orang ramai ni dia tak tahu, dia kira orang buat dengan ikhlas. Kita tidak perlu korek hati orang. Orang buat tu piti dia banyak, dia beri maksud dia tak molek. Suruh dia. Dia boleh ke dia lah dosa dia. Tapi orang lain pergi semaya tak ada kena mengena dengan dia. Mana orang tahu? Ya dia niat tak molek ke apa? Mana orang tahu? Jadi tidaklah kata jadi kurang kau kita pergi semaya di tempat-tempat tadi kerana pitih ni maknanya bercampur bau tidak jelas. Kalau tidak jelas sungguh kita sedut bau tu. Tak sedut bau kecuali kalau jelas sungguh. Maka tak molek lah kita pergi ke masjid tu. Tak molek lah kita beribadat di masjid tu. Kalau hasil duit dia tu tidak molek ke apa, lepas tu dia buat tu pun dengan maksud tak molek. Sebab ada dah garis-garisnya. Masjid Dira di lagu mana. Tu kita tengok lah tu. Tapi semata-mata orang buat kita nak suka buruk tak boleh. Tak boleh. Supaya dengan hak lain-lain lah. Ada nak hadis sebelum pada ni kan, kalau orang tersemaya lewat, dosa dia kurang dia tu boleh ke dia. Kamu tak ada apa. Kamu tetap boleh pahala. Ini bergantung kepada kita. Seterusnya riwayat daripada Uthman bin Abil As. Dia kata Nabi SAW menyuruhnya buat masjid Taif di tempat yang ada berhala sebelum pada tu. Maknanya di tempat berhala, rumah berhala ke, buat situ. Nabi SAW suruh buat situ. Mesti kena buat lagu? Tak mesti. Ini bergantung kepada kebijaksanaan kita. Mana gereja kita ambil, kita buat masjid. Ini sentiasa dilakukan daripada dulu lagi. Sampai sekarang ni pun ada lagu tu. Boleh buat. Tidak kata apa ni, kalau dalam gereja tu ataupun dalam biara tu pernah disembah benda lain maka jadi cemar. Tak. Tempat tu tidak jadi cemar. Kita buat boleh semaya situ. Tak jadi masalah pada kita orang Islam. Satu. Yang keduanya di sini Nabi SAW nak kekeh tu rasa hormat, rasa takut, rasa gapo. Tu tujuan dia. Sebab orang yang baru meninggalkan berhala kan, sembah berhala, boleh jadi dia takut kalau kita putus lah, makan demam kita mati. Lah makan sakit perut kita. Lah makan gini-gini. Tujuan Nabi SAW nak hapuskan apa yang kamu anggap sebagai suci, kamu anggap sebagai Tuhan. Tengok kita buat. Robohkan, kita patah semua. Tak jadi apa pun. Itu maksudnya. Supaya jadi kukuh lagi kepercayaan orang-orang Islam itu. Tidak mesti maknanya buat bila kita nak buat masjid kita kena pergi buat atas bangunan. Tidak mesti. Ini kalau dengan perang. Kalau tidak perang, tak boleh. Kita tak boleh robohkan gereja dia ataupun ketik dia, ataupun rumah ibadat dia. Tak boleh. Tak boleh. Bahkan kalau dia nak bina pun tak apa. Kerajaan Islam dia kena bagi rakyat dia. Dia bukan agama Islam, kebebasan beragama, bagi, tak apa. Tetapi kalau perang antara Islam dengan orang kafir, boleh kita negeri dia? Kita boleh. Apalagi kalau orang-orang tempat tu masuk Islam. Supaya di masa Fatih Makkah tu Nabi SAW robohkan, patahkan berhala-berhala kan, cocok berhala tu biar jatuh. Dah semua berhala lagi. Dah Islam habis dah. Nak geria lagi lagu tu. Lepas tu Nabi SAW masuk tu dengan menguasai Mekah. Fatih Mekah, dia takluk Mekah.
Adapun di negeri-negeri lain selepas tu Islam meretah ke apa, apakah tidak ada rumah-rumah ibadat orang kafir, gereja? Ada. Mana kalau terima dengan cara baik dan dia tak saya masuk Islam, cuma nak duduk di bawah pemerintahan Islam, tak apa. Salah tu mana robohkan rumah-rumah ibadat dia tu, tak boleh. Hak ni maknanya setelah kita menguasai dia kalah dengan kita dan dia lawan dengan kita dulu. Kita pun buat gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang baru masuk Islam ni yakin bahawa dengan merobohkan hak tu, hak orang panggil selama mana tu, beratus tahun dah duduk sembah, tak jadi apa. Tak ada kesan buruk kepada kita pun. Barulah kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan tu. Tak mesti buat gini sama. Ada kalanya. Jika perlu, bagus kita buat macam ni. Seperti yang berlaku di banyaklah di tempat macam di India misalnya, di Ayodhya dulu, sebab tu yang sibuk tu. Dia kata situ tempat rumah berhala dia tu dulu. Lepas tu orang Islam buat masjid atas tu. Memang ada lagi berhala tu duduk sibuk tu. Dia jadi gitu. Memanglah dalam sejarah. Kalau dia dakwa gitu pun boleh jadi munasabah, sebab banyak berlaku dalam sejarah ni. Mana orang Islam buat di tempat rumah berhala tu, dia buat atas tapak tu. Banyak perkara lah. Satu, supaya orang tidak berasa takut, kurung dengan rumah berhala tu. Satu, kurung dengan rumah berhala tu, takut. Yang kedua, yang keduanya suruh buat gini ni apa? Iaitu supaya orang Islam dia tahu Islam ni dia tidak kata anggap sesuatu tempat tu kotor dengan sewenang-wenang gitu, tidak. Semata-mata kerana dia letak sesuatu maka jadi kotor lah sampai bila-bila. Tidak. Kotor tu sebab ada benda tadi. Apabila kita najis, kita buat, cucilah, kita bersihkan. Begitu juga kalau berhala tu kotor. Berhala itu rijsun. Dalam Quran apa disebut rijsun, sebagai kotor, najis. Buat waktu tak ada apa. Kita tidak menghadap kepada dia, menghadap kepada kiblat kita. Makna di mana-mana pun bagi kita tak jadi masalah. Bahkan kita tak perlu perhabis fitih pun. Tak perlu perhabis fitih. Mana kalau ada bangunan besar ada, tak payah peroboh. Pakai hak tu. Boleh jadi kalau perlu pun ubah suai sikit-sikit. Ubah sesuai sikit-sikit supaya melambangkan Islam. Gitu. Hak lain-lain tak perlu ubah. Mana kita boleh beribadat situ, tidak kata jadi kurang ibadat situ, tidak. Takut-takut kita kata muka bekah orang semua berhala ni beratus tahun dah ni jadi kurang kepala kita. Tidak. Itu tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat gini. Banyak maksud dia tu. Lepas pada tu, yang ketiganya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat gini. Kalau ada lagi orang kafir, dia takut tak kira lah jadi bala kau gapo tengah timur, dapat bala kau dengan sebab orang Islam buat gini. Tengok-tengok tak ada gapo. Boleh jadi fikiran dia akan berubah. Mana Islam ni betul. Tak ada gapo pun yang selama ni kita takut macam takut hantu gitu je. Sebenarnya tak ada memberi kesan apa-apa. Tengok orang Islam buat tak ada gapo pun. Pakai kau maju. Kau maju ada. Banyak hikmat dia tu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat gini. Tapi kita tak boleh faham daripada hadis ini bahawa kalau dalam negara Islam ada rumah ibadat orang kafir lah, kita kena roboh. Tidak gitu. Lain ni, cerita lain. Setengah-setengah orang yang tidak faham, dia pergi ceroboh. Tak kena lah tu. Tak kena. Jadi orang nampak Islam ni tidak terbuka, tidak ada kebebasan beragama. Tidak lagu tu. Ni maksud lain. Seterusnya riwayat dari Ibnu Umar, dia kata masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dibina dengan labin, bukan laban tu, labin. Labin ni maknanya bata yang dia buat pak segi sepuluh bata kita ni lah nak buat rumah ni, batu jokong tu kita. Dia buat pak segi tapi dia tidak bakar. Hak mentah lah, hak mentah. Walau bagaimanapun dia kukuh juga. Tu daripada labin. Dan jarid pelepah tamar. Wa umuduhu atau wa umudihi atau wa amadihi atau wa amaduhu boleh berlaku. Imam Abu Daud ambil ni daripada dua orang tu guru dia. Hadis ni. Yang pertama ni Muhammad bin Yahya bin Faris. Yang kedua Mujahid bin Musa. Wa huwa atam.
Yang ni hak riwayat Mujahid bin Musa ni, hak ni lebih sempurna kata dia. Lebih sempurna kata Abu Daud. Sebab apa? Misalnya cuba kita tengok sini. Qala Mujahid, Abu Daud berkata, Mujahid mengatakan wa umuduhu min khashabin nakhli. Mana tiang-tiangnya dari kayu pokok tamar itu. Tiang-tiangnya diperbuat dari kayu pokok tamar itu. Jelas ke tu? Tapi kalau riwayat Muhammad bin Yahya wa umuduhu ataupun wa umudihi, maknanya ni dulu. Kalau kita pakai apa ni? Wa umuduhu. Kalau kita pakai wa umuduhu dan tiang-tiangnya, maknanya dia ada hadaf lah tu, ada buah tiang-tiangnya tu apa dia? Itulah ya Imam Abu Daud kata riwayat Mujahid tu lebih sempurna tu. Ni tiang-tiang dia tu gap dia. Kalau kita baca lagu tu tak jelas. Tapi kalau kita baca wa umudihi, bermakna waw ini ataf kepada labin. Maknanya masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibina dengan batu mentah dan pelepah tamar, dan dibina dengan tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya maksudnya batas dia itulah dibuat sebagai tiang dia. Tapi tidak berapa terang juga tu makna dia. Sebab itulah Imam Abu Daud kata riwayat Mujahid itu wahwa atam, hak tu lebih sempurna. Sebab apa? Mujahid kata wa umuduhu min khashabin nakhli. Tiang-tiangnya tu daripada kayu pokok tamar. Kata terang ke tu? Jadi maknanya khabar dia tu ada. Khabar dia tu ada min khashabin nakhli. Ada. Kalau kita mengikut riwayat Mujahid. Tapi kalau mengikut riwayat Muhammad bin Yahya tu tak ada lah, tergantung. Satu. Yang kedua, tujuan Imam Abu Daud mari beza ni apa makna, apa tujuan beza dia? Dia nak ayatnya riwayat Muhammad bin Yahya mana dia riwayat wa amaduhu ataupun wa amadihi. Hak ni pula riwayat wa umuduhu. Umud dengan amad. Hak tu yang beza. Makna tok guru dia dua orang ni beza dari segi bubuh baris dia. Tu tujuan dia riwayat ni. Sebab itulah adalah Abu Daud yang bila qala Abu Daud, dia kata qala Mujahid gitu-gini, kena perhati molek. Maknanya seorang tok guru dia kata amaduhu atau amadihi. Seorang lagi kata umuduhu. Kedua-duanya adalah jamak belaka, jamak kasrah bagi imad. Jamak kasrah bagi imad. Jamak taksir lah, jamak taksir kasrah bagi imad. Tetapi kalau jamak qillah dia a'midah. Imad a'midah. Mana dia tidak guna jamak qillah di sini, tapi dia guna jamak taksir kasrah, umud. Biasanya kalau kita duduk kira dalam nahwu lah, maknanya kalau jamak taksir kasrah ni, dia lebih banyak lagi daripada 9. Maknanya tia tu banyak. Kalau jamak qillah maknanya 3 hingga 9 atau paling tinggi 10. Sebab tu dia tidak guna a'midah. Dia tidak kata wa a'midatuhu. Kalau kata wa a'midatuhu bermakna bilangan dia tu 3 hingga 9, paling tinggi 10. Tapi bila dia kata wa umuduhu, maknanya dia tu banyak. Tidak terhingga banyak lah, boleh jadi 100 pun, 1000 pun tak apa, termasuk dalam umud itu. Itu bezanya. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Falam yazid fihi Abu Bakar. Abu Bakar tak ada tambah apa-apa. Tapi Umar ada tambah. Walau bagaimanapun dia bina seperti binaan Nabi di zaman Nabi SAW, iaitu dengan bata mentah dan pelepah. Wa a'ada umudahu. Sebab dulu jugalah. Hak ni kata amadahu, hak tu kata umudahu. Salah seorang itulah, hak tu kata amadahu, hak tu kata umudahu. Supaya tak ada jugalah. Dia kembalikan dia tu daripada kayu, pokok tamar tu juga. Tetapi Uthman ubah, dia tambah banyak lah, dia tambahnya, dia peluah.
Dan dinding dia tu dia buat sampai ke buat dengan batu yang berukir, wal qassah, wa ja'ala umudahu, apa tak dia, min hijaratin manqushatin. Tak apalah. Dan bumbung dia tu dia buat dengan apa? Dengan kayu jati, bukan lagi dengan pelepah tamar. Pelepah tamar dibuang daun dia tu, hak tu dia buat sebagai pelapiknya. Bukan gitu. Hak zaman Sayyidina Uthman ni buat dengan kayu jati. Wasaqqafahu bisaj. Mujahid dalam riwayat dia, sebab dua orang kata guru dia tadi, Mujahid tu guru dia tu kata wasaqfuhu as-saj, maknanya sebagai isim, dibacanya sebagai isim, saqfu jadi mubtada, as-saj itu jadi khabar. Adapun untuk guru dia seorang lagi Muhammad bin Yahya tu dia wasaqqafahu, yang ini dibacanya dengan fi'il dan ada ba' bis-saj. Tu beza dia. Tadi Imam Abu Daud kata riwayat Mujahid lebih sempurna sebab lebih terang makna dia tu, nampak lebih terang makna dia. Qala Abu Daud berkata al-qassa al-jis, iaitu kapur lah, kapur ataupun semacam simin lah juga, untuk melekatkan batu bata tadi, bangunan tu yang berwarna putih, semin dia tu ataupun kapur tadi. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar. Riwayat ini tidak sahih, tidak hasan pun, bahkan dhaif riwayat ini. Dan Imam Abu Daud saja bertafarrud, berseorangan dia dalam meriwayatkan hadis ini. Dan riwayat hadis ini ada perawi dia tu Atiyah Al-Aufi. An Ibnu Umar, bawah pada Ibnu Umar tu Atiyah. Ini perawi dhaif. Dengan sebab itu hadis ini jadi dhaif lah. Imam Ahmad mengatakan huwa dhaiful hadis. Atiyah dhaiful hadis. Bukhari kata dia ambil daripada Yahya, kana Hushaim yatakallamu fi, Hushaim mempertikaikannya. Ibnu Ma'in mengatakan salih dalam istilah hadis ni, dalam istilah ilmu rijal ni, bukan salih dalam istilah bahasa tu makna orang juru, orang baik. Tak ni, ini salih ni maknanya maknanya kalau dia ni termasuk dalam, kalau lafaz ini dengan maksud tausiq, mengatakan perawi itu thiqah, makna rendah lah. Ta'dil, lafaz ta'dil yang rendah, salih. Abu Zur'ah pula kata layyin ni lembek, makna tak kemah lah. Abu Hatim kata dhaif, yuktabu hadithu dhaif, tapi hadisnya boleh ditulis, boleh dicatat, maknanya untuk kita buat perbandingan, untuk buat apalah. Jawazajani kata belok ni, belok dia kata ma'il ni makna condong, miring, tak betul lah, diri tak betul. Wa qala An-Nasa'i kata dhaif. Ibnu Ali kata huwa ma'a dha'fihi yuktabu hadithu, walaupun dia dhaif boleh ditulis hadis dia tu. Tulis tu bukan nak pegang, untuk buat perbandingan. Dan dia ni yu'addu ma'a syi'ati ahli al-Kufah, Syiah dia ni, terbilang sebagai salah seorang Syiah daripada penduduk Kufah. Ibnu Sa'ad kata kana thiqatan insyaallah. Mana tak sedap tu kalau kata lagu tu, thiqah insyaallah. Kena ingat lafaz thiqah ni kalau dalam ilmu ni, dia tidak semestinya makna thiqah ni seorang yang boleh dipercayai, mana hadis dia tu kita boleh pegang lah. Tak, thiqah lain, hujah lain. Thiqah boleh jadi thiqah tapi tidak hujah. Hujah tu baru boleh buat kiranya hadis dia. Thiqah semata-mata tak ada lagi. Dengan sebab itulah kadang-kadang seseorang tu dikatakan thiqah tapi hadis dia tidak boleh dibuat hujah. Apa dah thiqah. Ini istilah dia. Wa minan nas man la yahtaju bi, ada orang yang tidak berhujah dengan dia, tak saya pakai buat hujah. Abu Daud kata walaysa billadhi yu'tamadu alaihi,
bukan orang yang boleh dipegang ni. Bukan orang yang kita boleh iktimad, kita nak boleh bersandar kepada dia, tak boleh. Imam Abu Daud sendiri kata, tapi dalam hadis dia mari dalam kitab dia ni suku orang tu. Ini menunjukkan bahawa setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata itu dalam Abu Daud ada tu. Dia tidak faham. Dia tidak faham. Betul lah dalam Abu Daud ada, tapi Abu Daud sendiri kata lagu mana dalam kitab-kitab rijal semua. Begitulah juga perawi-perawi lain pun tidak pelik. Ada dalam satu kitab tu tidak pelik waktu tu. Yang pentingnya kita kena tahu orang tu hujah ke tidak. Waktu ada dalam satu kitab tu tidak menyelesaikan semua perkara. Macam sini dia kata hadis dia tidak boleh, bukan orang yang yu'tamad alaihi. Wa qala Saji berkata laisa bi hujjah, bukan hujjah. Dia kata wa kana yuqaddimu aliyan 'alal kull. Dia ni mengutamakan Ali daripada sekalian yang lain. Dia ni mengutamakan Ali daripada sekalian tu maksudnya sekalian sahabat yang lain, termasuk Abu Bakar dan Umar. Kalau setara ni dalam istilah mutaqaddimin orang panggil Syiah Rafidah yang melampau. Kalau lagu ni, kalau dia tu mengutamakan Sayyidina Ali daripada Uthman saja, melampau dah, tidak melampau benar. Hak ni melampau benar dah ni. Kalau dia mengutamakan daripada sekalian sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar, tak boleh. Situ mana ulama ambil kira orang ni setara mana. Dia tengok situ ya. Dia tengok situ. Kadang-kadang muka ulama-ulama ni pengkaji ni, dia orang. Dia bukan tahu semua. Setakat dia tahu. Orang ni dia tahu setakat ni, orang ni dia tahu setakat ni. Gitu. Dia royak setakat dia tahu. Demo-demo ni pula. Ni buat Syiah ni pula dia ada buah taqiyah tu. Dia susu. Jadi mana orang nak tahu hakikat dia? Hak mana rapat-rapat tahulah. Hak mana jauh-jauh tak tahu. Rasa dia molek. Sebab dia menyamar. Dia ni menyamar. Dia ada ajaran taqiyah dia. Sebab tu kita jangan pelik. Mana kalau ada kata ni apa dia pertikaian perawi ni, ada perawi Abu Daud, Allah tak faham. Banyak orang lagu ni bukan seorang dua. Kalau ngaji hadis jumpa selalu. Hak pengarang dia sendiri tu tak terima, tapi dia mari untuk apa dah kalau lagu tu tak mari untuk apa. Dia nak ceritanya ada belakang daripada semua latar belakang orang ni, mana cerita benda yang sama. Hak sahih ada dah, hak sahih tu banyak dah, hak sahih. Hak tidak sahih pun ada juga, serupa juga hak tidak sahih, menunjukkan benda ni kenyataan ni memang benar, memang betul lagu ni. Orang yang aliran lain, faham lain pun lagu tu juga dia riwayatkan serupa juga. Mana dia tidak tukar. Maknanya benda ni diterima oleh semua. Kuatlah juga, memberi satu macam kekuatan juga. Walaupun dia tidak hujah secara sendiri, secara berasingan tidak hujah, tetapi kalau digabungkan dengan hak sedia dah, hak kuat dah, ini menguatkan juga. Begitu. Terutamanya kalau dalam masalah hak faham yang berbeza ni, apabila dia meriwayatkan bercanggah dengan faham hak pokok dia, lagilah mana tujuan pengarang dia nak ayat tengok orang demo pun riwayat serupa dengan kita juga. Hak tu orang tidak tahu seni kitab dulu tu. Orang demo pun mana lagu kita juga. Tak secara lah kamu kata taqiyah ke tidak taqiyah, tapi lagu tu lah hak dia riwayat. Lagu tu dia mau tak sepakat suku, dia mau kata dia taqiyah suku, tapi dia ada lagu tu. Anak murid dia ni ramai ni riwayat lagu tu serupa dengan kita juga, padahal mau tak sepakat tu buat apa. Bahagian atas dia tu dinaungi ataupun diteduhkan dengan pelepah tamar. Mana atap dia tu dibuat daripada pelepah tamar. Lepas tu dia jadi buruk di zaman khilafah Abu Bakar. Dia pun buat seperti tadilah. Zaman Sayyidina Uthman pula buruk pula tia-tia tadi, ataupun atap dia tadi. Dia pun bina dengan ajur. Ajur ini bata yang sudah dimasak. Bata hak masuk dalam gok bata dah tu. Kalau hak mentah dia panggil labin. Perawi ni kata sampai ke zaman dia tu masih lagi tetap hak dibuat di zaman Sayyidina Uthman itu. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, dia berkata ketika Nabi SAW pergi ke Madinah, dia pergi daripada pihak atas. Pihak atas.
Madinah, dalam satu perkampungan yang dipanggil perkampungan Banu Amr bin Auf. Atas bawah ni dia nisbi belakang. Ada orang sampai dulu dia ulu ile, dia kata dah. Mana alik ulu tu maknanya alik air marilah. Ile ni alik kata baru ni. Ni ile. Pasal apa? Pasal sini lah tempat orang mari air pun mari turun lah ke sini. Lepas tu satu lagi istilah, dia kata turun naik. Turun Kota Baru. Pasal apa Kota Baru tu kedudukannya rendah, lebih rendah. Zaman dulu kemajuan dia duduk di tepi sungai-sungai ni. Jadi air tempat tinggi tu mari sini. Dia turun. Itu satu istilah. Satu lagi, turun tu nisbah kepada kedudukan dia. Misalnya Perdana Menteri, kau kita kata ataupun raja kau nak turun hari ni, daripada kedudukan dia yang tinggi. Satu istilah juga. Jadi hak ni tu maknanya daripada tempat tinggi, dari segi tempat dia, permukaan bumi dia tu, hak tu lebih tinggi. Hak lebih tinggi ni maknanya sebelah Najd. Kalau hak rendah ni sebelah Tihamah. Gitulah mana di kalangan dia tu. Nabi SAW duduk situ selama 14 malam. Lepas tu dia pun hantar orang pergi berjumpa dengan puak-puak Bani Najjar. Mereka pun mari. Mari dengan pakai lengkap lah. Dengan pakai pedang. Pedang ni pakaian rasmi dia. Sebab kita kalau orang Melayu itu kerih, selit pinggan kerih. Bukan nak pergi perang, tidak semestinya nak pergi perang. Jadi kalau pakaian rasmi dia ada tu tak apa. Supaya juga orang Arab ni kalau dia nak pergi nak kemah mana-mana, nak sambut orang, dia pakai pakaian rasmi dia tu dengan ada pedang. Bukan maknanya nak tikar orang tu, tidak. Memang cara dia, budaya dia tu. Dengan pakai pedang. Anas pun kata, dia kata macam aku duduk nampak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik duduk atas kenderaan dia, Abu Bakar duduk di belakang dia, naik gendong dia. Diiringi oleh ketua-ketua Bani Najjar di sekelilingnya pergi berjalan. Masing-masing kata Rasulullah, singgahlah rumah kami, ala rahbi was-sa'ah, maknanya singgahlah di rumah kami sanggup, kami bersedia menerima Rasulullah sebagai tetamu kami. Hak ni kata gitu, hak ni kata gini, suruh turun. Nabi SAW berkata, utrukha fa innaha ma'mur. Biarkan unta ni pergi. Sekat mana dia nak pergi? Unta ini diperintah ni dia tidak jalan saja. Pergi jalan sampai depan rumah Abu Ayyub, unta tu berhenti sini. Sini dia pun jadi tetamu Abu Ayyub Al-Ansari. Mula-mula sampai ke Madinah. Ini termasuk dalam kelebihan Abi Ayyub Al-Ansari. Dari sini juga nampak ni Rasulullah SAW gendong Abu Bakar. Padahal Abu Bakar hijrah daripada Mekah tu, ada unta dia sendiri. Dia naik unta dia sendiri. Bapa Rasulullah SAW gendong dia, nak menunjukkan betapa mesra kasih dia dan kedudukan Abu Bakar tu bagi dia. Mula-mula dia sampai tu lagu tu dah dia tunjuk. Yang ni Abu Bakar duduk di belakang dia. Bukan naik unta suku. Rasulullah SAW pada ketika itunya, bila masuk waktu sembahyang, dia akan sembahyang lah, mana-mana lah, rata lah dia sembahyang. Pernah juga sembahyang di kandang kambing. Mana tempat yang cuci lah, tapi dalam kandang kambing. Setengah ulama kata gitu, setengah ulama kata tidak. Maksud kandang kambing ni bekas kandang kambing, dulu kandang kambing, lepas tu tinggal dah, mana cuci lah tempat tu. Tak apalah, ke mana-mana pun dia sembahyang di kandang kambing, asalkan cuci tak apa. Dan Nabi SAW memerintahkan supaya membina masjid, ataupun umira, diperintahkan. Kalau diperintahkan makna Allah perintah dia. Dia pun hantar orang pula pergi jumpa dengan Bani Najjar ni. Dia kata, wahai Bani Najjar, thaminuni bihaitikum, sebut regalah kebun kamu ni kepada aku, sebut rega. Dia tu kata, demi Allah kita tak sih rega dia, melainkan kita serah kepada Allah semata-mata harga dia, serah ke Tuhan lah. Tuhan nak beri sebanyak mana kita tak sih ambil. Jadi illa ilallah, wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah, maknanya kita tidak nak harga dia, melainkan kita serahkan keadaannya kepada Allah.
Serahkan perkara ini kepada Allah. Itu satu makna. Kita serahkan ganjaran dia tu, pahala dia tu kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa namanya, ila di sini dengan makna min. La natlubu thamanahu illa ilallah, yani illa minallah. Dia raja ni dia boleh bertukar-tukar banyak. Dia boleh bertukar-tukar. Mana kita tidak mahu harganya kecuali dari Allah. Harga dari Allah tu maksudnya berupa pahala lah. Itu makna yang ketiga. Yang keempatnya mana dia, kita tidak mahu menuntut ganjaran ataupun harga dia kecuali apabila kita pergi kepada Allah. Illa inda dhahabina ilallah. Ada takdir lah tu, maknanya ada buah di situ. Illa inda dhahabina, baru kita nak apabila kita pergi kepada Tuhan, menghadap Tuhan, yang di akhirat besok lah. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak bagi rega lah untuk masjid tu, untuk tapak masjid tu. Zahir hadis ini. Tetapi dalam Bukhari ada disebutkan Nabi SAW taksir juga, terima. Kalau tidak sebut rega, dia nak bayar je. Sebab apa? Sebab nak bayar juga tu, padahal semuanya sudah bersedia nak buin. Sebab dia ada ni, kebun ni hak anak yatim 2 orang. Hak anak yatim 2 orang, iaitu Suhail dan Sahal. Nama anak yatim Suhail dan Sahal. 2 orang anak yatim dia tak boleh lah. Bukan dia, bukan apa nama ni, jadi lagi, maknanya urusan dia tu, tidak dikira jadilah. Begitu juga penjaga dia pun tak boleh sewenang-wenang juga. Mutawalli dia tu ataupun qayyim dia tu, penjaga dia tu tak boleh sewenang-wenang. Sebab tu Nabi SAW tak terima kecuali dengan bagi letakkan harga kepada dia. Maknanya hadis ini tidak bercanggah dengan hadis Bukhari itu. Maknanya mula-mulanya ginilah, Nabi SAW wayak suruh letak rega, suruh sebut rega, lepas tu dia mahu taksir. Tapi akhirnya bila Nabi SAW taksir juga kecuali dengan bayar rega, mereka pun terima lah mengikut hadis Bukhari itu. Cuma di sini ringkas lah. Maknanya hadis ini termasuk dalam hadis mukhtasar, hadis ringkas. Hadis ringkas maknanya tidak sebut habis. Lepas tu adalah dalam kawasan tu kubur-kubur orang musyrikin, ada tanah, tempat tanah berlekuk-lekuk ke apa tu. Nabi SAW suruh bongkarkan kubur orang musyrikin. Bongkarkan tu lagu mana? Maknanya perata lah. Mana-mana ada batu nisan, kalau kita kata ada belindang, kalau ada binaan, kalau apa-apa tu suruh perata. Itu makna bongkar. Lepas tu kalau ada apa namanya kubur-kubur ada tulang-tulang orang kau suruh buat. Itu makna bongkar itu. Bukan suruh gali pakdalan, tidak. Bukan suruh gali pakdalan, tidak. Ini menunjukkan bahawa apabila boleh kepada orang Islam, dah sudah bertukar milik, dah berapa kali bertukar milik, walaupun tanah tu tanah kubur asal dia, boleh kita buat sesuatu, tidak jadi masalah. Begitu juga kalau tempat buat sapah misalnya, kita kata tidaklah kata tak molek ni tempat buat sapah, kita tak molek nak beli nak buat masjid. Tak ada kena mengena semua tu. Dia berubah apabila dengan niat kita, berubah. Tak ada kena mengena dengan tempat, dengan tapak tu. Jadi tak molek, kau jadi tak boleh dak. Lepas tu hak tidak rata, hak lekuk-lekuk belubal-lubal tu disamakan lah, sebab nak buat masjid ni. Lepas tu pokok-pokok taman tebal aturkan bahagian depan sebelah kiblat masjid itu. Dan pintu dia tu, hak bahagian ni apa ni, tiang dia tu, hak tepi ni tu batu lah, batu. Bahu dia tu, idadah tu, mana bahu pintu tu, kerangka pintu tu, bahu dia tu, hak tu batu. Lepas tu bila-bila duduk punggah batu tu, duduk baca hak ni lah, duduk sebut hak ni, ya Allah, tidak ada kebaikan sebenarnya kecuali kebaikan akhirat, tolonglah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajir. Inilah yang disebutkan. Lepas tu seterusnya yang satu lagi tu pun lagu tu juga, cuma yang ada beza di dalam tu tempat kharib tu, kharib atau khirab boleh berlaku, kedua-dua je boleh berlaku. Maknanya tanah runtuh ataupun tanah yang berlubang-lubang. Dalam riwayat ini dia kata harth.
dalam riwayat Hammad bin Salamah, dia kata harth, tempat kharib itu harth. Maknanya dalam kebun tu ada juga tempat orang-orang menanam tanaman, ada pokok tamar. Harth ini biasanya tanaman-tanaman jenis macam jagung, gandum, jenis itulah harth. Pokok kurma tu tak apalah, dan kubur orang musyrikin. Maknanya riwayat ini berbeza daripada riwayat Abdul Warith hak sebelum ni dari segi menyebutkan lafaz harth dengan kharib. Dalam riwayat Abdul Harith disebut kharib, dalam riwayat Hammad ini disebut harth. Itu beza. Maknanya kalau kita terima kedua-duanya pun ada, tak apa, boleh terima. Walau bagaimanapun Musa yang dituk guru Imam Abu Daud ni, Musa bin Ismail, dia kata Abdul Warith meriwayatkan hadis ini lebih kurang makna dia lagu ni lah. Tapi Abdul Warith kata kharib, mana tempat harth itu. Di tempat harth itu kharib. Dan Abdul Warith berkata dialah yang rakyat kepada Hammadnya hadis ini. Dialah rakyat kepada Hammadnya hadis ini. Macam mana pula Hammad ini meriwayatkan dengan harth pula, sedangkan dia rakyat kharib? Sesoalahnya Imam Abu Daud nak menyatakan di sini bahawa tuk guru kepada tuk guru dia Abdul Warith, dia macam mengatakan waham Hammad dalam meriwayatkan hadis dia ni, di mana dia menyebutkan harth yang sebenarnya kharib. Sebab Hammad pun ambil dengan dia tak ada harth ni, tak ada, dia tak tahu pun harth. Hak dia tahunya kharib lah. Tiba-tiba Hammad yang ambil daripada dia ni sebutkan harth pula. Ini maknanya dia keliru lah tu, kira-kiranya waham. Nak kita katakan tashif hadis ini musahaf? Tidak. Sebab itulah, sebab musahaf ni boleh jadi keliru orang kemudian ni, hak patutnya baris lagu lain, ni kha sebenarnya, sa tu ba, jadi kharib lah, tukar titik. Itu orang panggil hadis musahaf. Adakah ini termasuk dalam hadis musahaf? Silap mana dari segi titik baris dia tu? Boleh jadi juga. Di situ letaknya. Dan berlaku begini kenapa? Kerana waham lah. Sesoalnya Imam Abu Daud nak isyarat situ. Waham Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ni orang hebat, sehingga Imam Ahmad mengatakan kalau orang tu pertikaikan Hammad bin Salamah ni, kamu ragui tentang iman dia. Siapa tahu tu? Mana kalau orang pertikaikan Hammad bin Salamah ni, orang kata dia tak juru, dia tak molek, kamu kena ragui iman orang tu. Mana mesti orang tu tak molek tu. Ya, dia kata gitu. Sebab apa? Orang molek benar ni, orang alim besar, Hafiz pun dia orang. Sebab tu dia sebut segini ni, Hammad bin Salamah. Dia kata, Abdul Warith kata, dialah dia yang beri hadis ini kepada Hammad tu. Macam mana Hammad boleh riwayat harf pula? Nak ceritanya orang tinggi, orang besar, orang mana pun dia ada juga. Buah hak gelicir, boleh jadi gelicir. Tetapi boleh jadi bagi orang yang menerima hak ni, dia kata hak tu Abdul Warith riwayat kepada dia, hak ada kharib. Sini dia bukan ambil daripada Abdul Warith, dia ambil daripada Abi Tayyah. Dia ni orang kuat, orang hafiz, orang kuat. Apa yang kita nak menyalahkan dia? Orang lain ni, riwayat ni berdasarkan riwayat orang ni disebutkan harf, bukan kharib. Apa yang kita menyalahkan dia? Kalau ada harf, salah kah? Tak mungkin kah ada harf? Tak masuk akal kah? Kalau ada tanaman yang seumpama itu di kawasan, tanaman seperti gandum ke apa, tak boleh kah? Boleh, kita boleh terima. Boleh terima. Jadi maknanya tak apa belaka ni, sebab orang kuat belaka. Kalau kita nak pakai ni dengan makna harf dan kita tidak menganggap ada berlaku sebarang waham, tak boleh lagi. Itu kaedah cara dia nya. Wallahu a'lam.